Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta Al-Quran sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 24 hari bulan 1 2022 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah As-Saffat. Surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan baca bermula ayat 139 sehingga ayat 148. Ingat, 139 sehingga 148 ini cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus lari daripada kaum dia, naik atas bahtera, cepat saja dicampak ke dalam laut, ditelan oleh ikan. Dia duduk bertasbih dalam perut ikan, Allah hantar balik dia ke pantai. Alhamdulillah. Cerita kita banyak pengajaran, banyak iktibar yang kita boleh belajar dalam kisah Nabi Yunus ini. Baik, para pelajar sekalian, kita mula dengan membaca ayat. Baca ayat 139. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 980. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Balik semula kepada ayat 139. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Wa inna Yunusa laminal mursalin, dan demi sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari rasul-rasul kami yang diutuskan. Kita ingatlah Nabi Yunus ni siapa? Salah seorang daripada rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada kaum dia. Di mana kaum dia? Nama kampung dia Ninawa. Tulis. Ninawa di Mosul, di Iraq. Untuk rekod para pelajar, tulis. Zakarallahu Ta'ala Yunus. Dalam Quran 4 kali Allah Ta'ala sebut nama Yunus. 4 kali Allah Ta'ala sebut nama Yunus. Dalam surah An-Nisa 163,
Al-An'am 86, Surah Yunus 98, As-Saffat 139. Dia kata, kena beda. Surah An-Nisa 163, Al-An'am 86, Yunus 98, As-Saffat 139. Dan 2 kali Allah Ta'ala sebut dengan sifat. Dalam surah Al-Anbiya, ayat 87, wa zannun iz zahaba mughadiba. Wa zannun, Allah kata tuan nun, ikan hak dia telan dia tu nama nun, ikan nun. Dalam surah Al-Qalam ayat 48, wala takun ka sahibil hud, mu jangan jadi macam tua ikan tu. Hud makna ikan, nun nama ikan. Tulis molek, nun nama ikan, hud ikan. Kalau kita tengok ikan besar dia panggil hud. Kalau samakah tu ikan kecil, samak. Itu belajar Baik para pelajar sekalian. Nama dia apa? Yunus bin Matta. Yunus bin Matta duduk di mana dia punya kampung? Di Ninawa. Ninawa. Mosul, Iraq. Mosul nama dia Iraq. Cerita Yunus ini sudah disebut dalam Quran, dan dia ni salah seorang daripada Nabi Rasul minal mursalin, daripada Rasul. Kita dah bincang dulu perbezaan di antara Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul dia sendiri ada risalah, dan dia kena sampaikan kepada umat dia. Cuma ada kalanya Rasul tu dia ikut kepada syariat yang sebelumnya, termasuklah Yunus. 3 orang yang ikut syariat dulu. Siapa dia? Ilyas semalam, Lut ikut Ibrahim, Ilyas ikut Taurah, dan juga Yunus. Dia Rasul, tapi dia punya perundangan ikut yang sebelum dia. Baik. Wa inna Yunusa laminal mursalin. Yunus termasuk salah seorang daripada Rasul. Ingat ke tidak? Waktu Nabi pergi ke Taif sebelum Isra' Mi'raj, ingat? Kan dia dilontar oleh pemuda-pemuda Saqif. Pemuda tak tahulah mak kita nak panggil mak apanya. Lontar Nabi sampai kena kaki dia berdarah. Waktu keluar dari Taif, Nabi berhenti di kebun, kepunyaan Adas berhenti. Kepunyaan Saqif, ada seorang hamba nama dia Adas. Adas ni mari bawa buah anggur, Nabi makan, Nabi baca bismillah. Terkejut si Adas ni, ada orang baca bismillah sini. Mana ada sini orang syirik? Dia bertanya, siapa awak? Nabi kata, aku Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, mu dari mana? Dia kata, dari Ninawa. Engkau ni dari kampung sahabatku, nama dia Yunus bin Matta. Terkejutlah si Adas, mana kau kenal? Mana kenapa? Dia Rasul, aku Rasul. Maka Adas lah masuk Islam seorang. Dalam ramai-ramai itu seorang yang masuk Islam di mana? Di Taif. Baik, cerita Adas ni panjang. Kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala, yani Allah tabaraka taala. Qala Allah tabaraka la yanbaghi li'abdin li. Allah Taala berfirman, tidak layak bagi mana-mana hamba aku yang berkata ana khairum min Yunus bin Matta alaihi salam. Jangan ada orang. Jadi ulama tafsir kata ada 2 tafsiran di sini. 2 tafsir. Dia kata apa? Yang pertama, mu jangan kata, kalau macam tu aku lebih baik daripada Yunus. Aku berdakwah kepada kaumku tak lari, Yunus lari.
Mu jangan kata macam tu. Yunus ni Allah uji dia dengan peristiwa tersebut sebab Allah nak ajar kepada dia makna kelebihan zikir. Ketika senang, zikir itu akan menjadi satu saham tawassul dia ketika dia susah. Nak ajar kita sekarang. Kita sekarang ni jangan nak zikir waktu susah aja. Zikir dulu waktu senang. Jadi jangan siapa-siapa kata dia lebih baik daripada Yunus. Konon-kononnya lah kita baik sebab kita tak lari, Yunus lari. Tak boleh. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafzu lahu. Dalam hadis Ibnu Mas'ud pula anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi li ahadin an yaqul, tidak patut mana-mana orang berkata ana di sini rujuk pada Nabi. Aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min Yunus bin Matta. Lebih baik daripada Yunus. Jangan kita cakap macam tu. Ini dari sudut bahasa dia panggil tawadhu'. Memang Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau kita kata Nabi lebih baik daripada Yunus, betul, tapi Nabi tak suka kita cakap macam tu. Dalam keadaan Yunus diuji, kita pula mari mengeji. Jadi ada dua huraian dalam maksud hadis ini. Maksud hadis yang pertama, jangan orang tu rasa dia baik daripada Yunus. Hadis yang kedua, jangan kata Nabi SAW lebih baik daripada Yunus. Sebab Nabi tak lari. Nabi berlawan dengan Quraisy. Dia pergi ke Taif sampai dilontar. Yunus lari. Jadi tidak elok nak buat banding-banding macam tu di saat Yunus telah pun diuji. Kita pun macam tu jugalah. Kalau kita tengok orang diuji, jangan kita pergi banding. Oh, saya baik pada awak. Saya tak kena ujian. Saya tak sakit. Saya, lah. Tidak patut kita pergi kata kepada orang seperti itu. Hadis Ibnu Mas'ud ini diriwayat oleh Bukhari. Oleh Imam Al-Bukhari. Baik. Yunus bin Matta. Dia dihantar kepada siapa Yunus ni? Tengok ayat dulu. Ayat 140. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. Ingatkanlah peristiwa tatkala ia melarikan diri ke kapal yang penuh syarat. Hina haraba ila sabina. Nabi Yunus ni ada cerita dia, kenapa dia lari. Al-Imamul Baghawi dalam tafsir Baghawi, dia kata ulama berbeza pandangan tentang nak menentukan di mana Yunus ni dihantar dan bila. Tulis moleklah pencatat. Rawa Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Sa'id bin Jubair riwayat daripada Ibnu Abbas, annaha kanat ba'da an akhrajahu Allah min batnil hut. Risalah dia mari selepas daripada dia keluar daripada perut ikan. Risalah dia mari. Sebab Allah kata fanabaznahu bil ara. Kami campak dia ke tempat yang kosong, pantai, tepi pantai yang kosong, tak ada benda-benda. Kemudian mari pokok naik, pokok labu. Kemudian Allah kata apa? Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami hantar dia kepada 100,000 orang. Maka ayat ini menunjukkan tertib. Tertib bahawa risalah Yunus selepas dia keluar perut ikan. Itu daripada Ibnu Abbas. Wa qala al-akharun, ada juga ulama tafsir kata dak, Yunus ni dia nabi rasul sebelum dia lari. Dalilnya wa inna yunusa laminal mursalin iz abaqa. Rasul Yunus ni, tapi dia lari tanpa izin Allah. Sepatutnya bila dia marah kepada kaum dia kena minta izin dengan Allah. Ya Rabbi, bolehkah aku nak bawa diri sekejap? Tenang-tenang fikiran. Tak, pakat terus lari. Bermakna Yunus telah melakukan kesalahan. Bagi dalil etika kerasulan, tak boleh lari. Kita kena berdepan dengan kaum walau macam mana pun. Jadi dalam hadis, dalam tafsir Baghawi dia kata ulama berbeza tentang bila
dia jadi bila ke kerasulan dia? Jawabnya kerasulan dia kita boleh campur lah. Dia dah rasul masa dia lari. Tapi lepas dia keluar perut ikan tu lagi besar dia punya jawatan. Sebab Allah hantar dia kepada mi'ati alfin, 100,000 lebih dia punya mad'u dia, orang yang nak didakwah. Baik. Kata Ibnu Juzai dalam tafsir dia kata, sebab apa dia lari? Kita kena tahu kenapa. Takkan gitu je, kan? Dalam Ibnu Juzai kata, sebabnya dia dakwah kepada kaum dia. Bila kaum dia tak beriman, dia pun marah. Dia kata, 3 hari lagi akan turun azab. Biasa azab ni dia mari lepas 3 hari. Lepas 3 hari. Jadi puak-puak Yunus ni lembut hati. Lembut hati. Dia tidak macam kafir Quraisy. Nabi cakap azab, dia lagi attack, lagi dia perli. Kau Yunus, dia lembut hati. Bila dengar nak kena azab, pakak menangis, bertaubat, istihal, doa pada Allah, ya Allah, janganlah binasakan kami, maka azab tak jadi turun. Mengikut dalam perundangan kaum Yunus, dia tak boleh bohong. Siapa dia bohong, kena bunuh. Perundangan dia, siapa dia cakap bohong, kena bunuh. Jadi Nabi Yunus tengok, sudah, aku punya janji 3 hari tak berlaku. Jadi Nabi Yunus pun lari. Itu di antara sebab lah dalam yang disebut oleh ulama tafsir. Jangan cari Israiliyat sangat, penat kita. Jadi dia bimbang takut kaum dia tuduh dia pembohong, dia lari. Cuma ayat ini mengajar kepada kita. Mana kalau kita rasa azab nak datang, pihak meteorologi, kaji cuaca dah tunjuk ini dia punya pergerakan angin yang akan tuju ke negeri kita. Dijangka hujan ribut yang melanda negeri ini dan mungkin banjir besar akan berlaku. Jemaah jangan sibuk pergi beli pelampung je. Sibuklah kembali kepada Allah, pakak berdoa, munajat, ya Allah, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pusingkan angin ni ke tempat lain, yang tempat hantar ke tengah laut yang tak binasa. Doa. Allah Taala akan tukar. Ini dak ni meteorologi cakap nak mata pakak habis, pakak duk order apa ni motorbuk, duk order pelampung, dia tak salah, tapi bergantung dengan Allah, jangan lupa. Maka selesailah kita. Naik, dia pun lari. Bila dia lari, marilah kapal nak belayar. Jadi Yunus pun kapal tu dah penuh dengan orang, penuh dengan barang, tapi Yunus nak naik juga. Orang bagi dia naik. Apa jadi? Naik kapal bergoyang. Kapten kapal kata, kita punya kapasiti muatan lebih, overload. Jadi paksa kita kena campak mana-mana orang atas ni, kurangkan timbangan. Ujian pada Yunus, patut dia capaklah barang-barang, jangan capak orang. Ini capak orang. Dia kata capak barang tak boleh berenang. Capak orang, pandai berenang boleh lari. Kau nak, kita lah buat dialognya. Habis. Akhir sekali, apa nak buat? Semua orang tak nak terjun. Mana ada orang nak mati? Jadi dia orang buat undian. Fasahama fakana minal mudhadin. Kapten kata, kita kena undi. Siapa dia kena undi, turun, terjun dalam laut. Ambil pelampung, terjun. Kalau hidup, kalau mati, apa boleh buat? Faqara Yunus ma'arka bis safinah. Jadi Nabi Yunus pun ambil sekali lah undian tu. Ambil apa jadi? Fakana minal mudhadin. 3 kali diundi, kena ke Yunus. Sudahlah dia. Fasahama, dengan satu keadaan yang memaksa. Maka ia pun turut mengundi. Lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah yang digelonsorkan ke laut. Katanya undi 3 kali. 3 kali undi, kena atas Yunus. Kapten kata, apa boleh buat? Orang baik, tapi nasib awak. Terpaksa kena campak. Ulqu fil bahri, dicampak ke dalam laut. Laut mana yang tempat dia campak? Laut mana? Kita kata wallahu alam. Tapi ada seorang ulama tafsir
tulis ni. Saya kut kata-kata ulama ni senang. Supaya apa-apa jadi pun bukan aku yang cakap. Ibnu Ashur yang kata. Kata Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir dia kata kana gharaquhu fil bahri. Dia dicampak dalam laut. Nama laut tu orang Arab panggil Bahrul Rum, Laut Rom. Laut Rom. Laut Rom ni dalam bahasa Arab dia panggil Al-Bahrul Abyadul Mutawassit. Abyad, laut putih, laut tengah. Tengah benua tu ada laut. Dia panggil laut putih yang tengah. Dalam bahasa sekarang orang panggil laut Mediterranean. Bahasa orang putih nampak sekelip mata sikit. Mai Al-Bahrul Abyadul Mutawassit tak apa jadi. Tulis juga Al-Bahrul Abyadul Mutawassit maknanya laut Mediterranean. Di sana dia jatuh. Ini Ibnu Ashur kata, wallahu alam. Bukanlah dalam sungai Dajlah sebagaimana yang disebut oleh sebagai ulama tafsir. Bukan sungai. Sebab dia masuk dalam laut. Dalam laut. Dia naik kapal, naik laut. Apabila dicampak, sudah ada penunggu di bawah, gini nyala. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Setelah itu dia ditelan oleh ikan besar. Apa nama ikan? Ikan nun. Hut. Hut mana ikan besar. Semua ikan besar nama dia hut. Hut, hawaw, ta. Hut. Ia ditelan oleh ikan yang besar. Nama dia nun. Sedang ia berhak ditempelak. Tengok ni. Tengok nota di bawah. Nabi Yunus AS ditempelak oleh Allah Ta'ala kerana ia telah melarikan diri, meninggalkan kaumnya yang menentangnya dengan tidak mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Kenapa mau lari? Minta izin dengan Allah dulu. Dia lari tanpa izin. Maka dia mulim. Mulim mana dicela. Dalam keadaan dia dicela, dalam keadaan dia tempelak. Maknanya kalaulah Allah Ta'ala ambil tindakan pada dia, bukan sebab Allah tu nak zalim pada dia, tapi dia tu zalim diri sendiri. Dia lari. Masuk dalam perut ikan, apa jadi? Apa jadi para pelajar sekalian? Biasa kan, kalau masuk perut ikan kan, nyelenyek di ikan, jadi tai lah. Tapi Yunus lain macam. Ikan pun sakit perut main dengan dia. Apa Yunus ni? Duduk jalan dalam perut aku. Tengok. فلولا أنه كان من المسبحين. Yunus masuk tak panik dia. Duduk dalam perut ikan, duduk tasbih. Tasbih. Allah kata apa? Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir-zikir dan tasbih-tasbih. Tengok nota di bawah. Semasa dalam perut ikan, Nabi Yunus sentiasa merayu kepada Allah dengan bertasbih. Dia baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Maknanya tiada Tuhan yang berhak disembah, dipuja melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sungguhnya adalah aku dari orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri. Itu satu tafsir. Ada ulama lain kata musallin, dia duduk solat. Dalam perut ikan duduk semaya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, kata dia ulama lain pula minal abidin, duduk beribadat. Yang pentingnya dia jamak semualah, senang. Kan? Yunus dalam perut ikan bukan duduk relax termenung tunggu mati. Dia duduk solat, duduk berzikir, duduk ibadat. Di antara zikir dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Bila dia zikir, ini pentingnya para jemaah sekalian. Kan Allah kata falaula, kalaulah Yunus ni bukan ahli zikir, dia sudah dimakan, dia telah dilenyek oleh ikan. Tapi apa boleh buat? Dia duduk berzikir.
Bila dia berzikir, Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan dia. Masya Allah. Kita hari ini nak lepas ke tidak? Nak lepas kena banyak berzikir. Dengar ni. Ayat ini jadi apa? Tengok dalam ayat kata, kalau tidak kerana dia berzikir, la labitha fi batunihi ila yaumi yub'atsun. Kalau tidak kerana dia duduk berzikir, tentulah ia akan tinggal dalam perut ikan itu hingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Orang lain keluar dari kubur, Yunus keluar dari perut ikan. Mana mati lah. Jadi kubur dia lah ikan tu. Tak keluar-keluar dah. Itu ada tafsir. Ada ulama lain kata, Yunus tu pakai duduk ibadat situ. Duduk dalam perut ikan tu tak keluar-keluar juga. Jadi kita nampaknya kelogikan ya, bahawa Yunus tu akan matilah. Di mana kubur dia, perut ikan tu lah. Tak ada kubur lah, dia mati tak berkubur. Kata di ulama tafsir, ayat ini menjadi dalil lebihnya fadilat bertasbih dan sentiasa ingat kepada Allah waktu kita senang. Ingat kepada Allah waktu senang. Dalam hadis menyebut tentang ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kamu sentiasa ingat kepada Allah ketika kamu senang, nanti Allah Ta'ala ingat kepada kamu ketika kamu susah. Maknanya bila susah, Allah Ta'ala bagi bantuan kepada kita. Tulis ni hadis ni akhrajahu Ahmad wa Tabarani wa ghairuhu, daripada Ibnu Abbas. Wa sahahu jam'un minal ulama. Alhamdulillah. Hadis ini sahih ataupun hasan. Qala ad-Dhahhak, tulis kata ulama salah, dia tafsir kepada ayat dengan hadis ini. Qala ad-Dhahhak, ulama tafsir, uzkurullaha fir raha, mu ingat kepada Allah ketika kamu senang, Allah Ta'ala akan ingat nak bagi pertolongan waktu mu susah. Inna Yunusa kana abdan salihan, Yunus seorang hamba Allah Ta'ala yang soleh, sentiasa berzikir. Bila masuk dalam perut ikan, Allah Ta'ala akan lepaskan dia dengan sebab zikir dia. Mendiang Fir'aun, seorang hamba Allah Ta'ala yang taghut, yang sombong, yang angkuh, takabur. Dia tak pernah zikir kepada Allah Ta'ala. Bila masuk dalam laut, dia kata, amantu, aku beriman sekarang. Allah kata, al-ana lani. Ambil laut, tenggelam Firaun, mati dia situ. Jadi kita ingat baik-baik pelajar, ingatlah kepada Allah waktu kita senang, Allah Ta'ala akan beri pertolongan waktu kita susah. Baik, apa jadi? Bila Yunus duduk berzikir, Allah Ta'ala perintahkan ikan hantar balik ke pantai. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqib. Oleh itu kami campakkan dia keluar dari perut ikan ke tanah yang tandus di tepi pantai sedang ia berkeadaan sakit, lembek. Dalam perut ikan tak ada cahaya kan, gelap. Jadi dia jadi lembek, sakit, tak apa segar, tak apa sihat. Berapa lama dia duduk dalam perut ikan? Berapa lama? Al-Quran tak sebut berapa lama. Kita nak sebut ke tak? Tak payah sebut lah. Ada orang kata 1 hari, ada kata setahun, ada kata banyak, tak tahu. Wallahu a'lam. Tuhan kata dia duduk dalam perut ikan, kemudian Allah perintahkan ikan keluar balik. Habis cerita. Qala Ar-Razi wa lafzul Quran la yadullu alaihi. Lafaz Quran tak menunjukkan berapa lama, berapa hari, berapa jam. Yang penting dia pernah masuk dalam perut ikan. Kalau tidak kerana tasbih dia mati di situ. Bila ikan campak balik ke tepi pantai, Yunus pun keluar lembek, tak nak buat apa dah. Sudah. Tepi pantai kosong. Pokok tak ada, bayinaan pun tak ada, dalam keadaan dia sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tumbuhkan untuk melindunginya sebatang pokok yang berdaun lebar. Ada kata pokok yaqtin. Yaqtin ni pokok apa? Ada kata pokok labu.
Kenapa dipanggil pokok? Labu ni pokok yang menjalar kan, dia tak ada batang. Wallahu alam, macam-macam cerita kita baca dalam tafsir. Ada katanya labu dia ni pelik. Batang dia tu naik, daun dia besar, dia tudung Yunus. Dan di antara keajaiban pokok ini, boleh je Allah nak campur dia di bawah pokok kelapa, tepi laut kan, pokok kelapanya tak. Pokok yaktin yang naik. Kenapa yaktin? Tulis sini. Dia kata pokok yaktin di antara kelebihan dianya, daun dia tu lalak tak mari. Daun dia besar, bila dia naik, dia tudung Yunus dan lalak tak masuk. Yunus ni lembek dah kan, kalau lalak mari mati pula kena lalak, lepas perut ikan. Tapi pokok ni dia punya tak ada lalak. Allah Ta'ala pilih itu semua tu menjadi sebab. Jadi sebab likulli syai'in sababa. Pokok daun besar, tak kena matahari. Pokok dia sekejap je dia naik. Kemudian pokok ni buah labu tu sedap. Ni tak sudah ambil cerita karut lah tak. Jadi akhirnya bila Yunus segar, dia ambil pokok ni buatlah bubur Asyura. Tu cerita Asyura. Nak makan bubur surah, makan je lah. Atau duduk kait cerita Yunus lah. Duduk cari cerita Yunus. Baiklah. Bila dia sihat molek, segar megar, boleh aktif balik, Allah kata apa? Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu, kami mengutusnya kepada kaumnya yang berjumlah 100,000 lebih. Ramai kaum dia tu. Maknanya Allah Ta'ala hantar bagi Yunus ke mana? Kepada kaum dia 100,000 lebih. Kaum mana? Adakah kaum lain? Atau dia balik semula ke kampung dia Ninawa? Sebab Ninawa pun orang-orang itu dah bertaubat. Ingat tak? Yang tak jadi azab turun sebab mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila Yunus balik ke kampung dia, 100,000 beriman. Tengok ayat Tuhan kata apa? Fa'amanu famatta'nahum ilahin. Setelah berlaku apa yang berlaku, maka mereka pun beriman. Kaum dia ni beriman. Lalu kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang ditetapkan bagi masing-masing. Kita kena ingatlah kan, Al-Biqai kata bilangan Yazidu berapa banyak tak tahu Allah. Tuhan kata 100,000 lebih. Berapa lebih tak usah duk carilah. Yang penting 100,000 ke atas. 100,000 ke atas. Cuma ulama berbezalah pandangan. Adakah dia balik ke kampung dia Ninawa ataupun pergi tempat lain? Jadi ada ulama tafsir kata na'am, dia balik ke kampung dia semula. Orang kampung dia dah bertaubat, semuanya fa'amanu, beriman. Maknanya ada hikmat lah Yunus merajuk ni kan? Yunus merajuk untuk berimannya kaum dia. Ada kata dia pergi kepada kaum lain. Kita kata wallahu alam, kaum mana Tuhan tak sebut. Yang pentingnya Yunus sehat mula, hidup balik, segar megar, aktif, balik semula ke kampung dia, balik semula ke bumi, dan dia berdakwah kepada 100,000 lebih orang. Sampailah Yunus mati. Mudahlah cerita dia. Kepada mana kaum, pada bila. Cuma dalam ayat yang dulu kita baca, di antara kaum yang terselamat, kaum illa qaum Yunus. Kaum lain kalau dah gezek azab, mereka tak akan selamat lagi. Tak usah taubat lah, tak jadilah. Tapi kaum Yunus ada hak istimewa dia. Fa'amanu, bila dia bertaubat, Allah Ta'ala terima. Yunus pula lari sebab dia malu, takut kaum dia tuduh dia pembohong. Sebab itulah kita pendakwah ni jangan mudah nak buat ramalan. Jangan mudah buat ramalan akan berlaku sekian-sekian. Kalau tak jadi, malu kita. Ni orang ramal, raja sebuah negeri itu akan mati dibunuh, akan berebut takhta ni, kiamat.
Dia duk sebar ke ting dah mati sebab nak suruh bunuh. Kita kata apa benda yang kau nak ni? Orang takut dengan kiamat, yang kau nak suruh kiamat buat apa? Orang suruh pergi cari buat persiapan untuk mati, yang kau nak suruh orang mati. Kita takut dengan kiamat. Dia nak kiamat dah. Macam-macam manusia lah ni. Belik-belik dah. Ada sekumpulan ni keluar dari Sakabah ni. Dia panggil tentera Mahdi. Duk bersiap dah tu nak jadi tentera Imam Mahdi. Mahdi nak keluar dah. Kartun lukis. Dia tengah duk buah ni pegang-pegang nak jadi Mahdi, tiba-tiba tu email lalu, tu imam masjid. Kebetulan imam masjid tu nama Mahdi. Siapa tu pak cik tu? Tadi kau cakap nak jadi tentera Mahdi. Itulah Imam Mahdi, imam kampung dia tu. Baik kata main dengan buat hak pening. Duk main cerita Imam Mahdi tak tahu mana ni. Baiklah para pelajar sekalian, kita ringkaskan, kita tamaklah perbincangan ayat secara ringkas. Cerita panjang tengok dalam siri yang lain lah, anda dah panjang dah cerita ni. Baik, sekarang ni kita pergi kepada beberapa faedah yang dapat kita kutip daripada ayat yang kita baca ini. Yang pertama, ayat 139, wa inna yunusa laminal mursalin. Yunus, kenapa Allah Ta'ala sebut cerita Yunus? Nak menenangkan hati Nabi SAW. Yunus rasa berat risalah, dia berlari. Nabi SAW berat setara mana pun, Nabi tidak lari. Ya ayuhar rasulu baligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu. Sampaikan. Ini cerita Nabi kita SAW. Jadi, maka kisah Nabi Yunus ini menjadi suatu pengajaran, peringatan kepada kita. Jangan sekali-kali para pendakwah rasa lemah dalam dakwah. Jangan lemah. Orang tak ikut, orang attack kita, orang perli kita, asalkan yang kita bawa ni benar berdasarkan Quran dengan hadis. Orang kata apa pun lawan, tetap lawan. Tapi kalau duk ajar bomo karut-karut, orang lawan kata kita bertahankan. Bertahan apa? Bertahan khurafat? La. Jadi para pendakwah belajar dari Yunus, jangan lemah dalam berdakwah. Teruskan. Kalau setakat orang attack sikit-sikit, sabar je lah. Itu. Dan dalam ayat ini juga, dalam faedah yang pertama ini juga, anna maqaman nubuwah, walaupun seorang tu nabi, tapi boleh jadi dia ada juga melakukan perkara yang Allah Ta'ala nak uji dia. Allah nak uji dia, maka dia terlanggar perintah Allah Ta'ala. Macam Yunus lah, patut dia tak lari. Sepatut kalau nak lari pun kena minta izin dulu. Sebab itulah kita ni kalau nak buat apa-apa tindakan, berbincang baik-baik, istikharah dulu tengok, barulah kita buat. Jangan buat keputusan mudah-mudah, jangan. Yang ketiga, fasahama. Tak tahu dah, kapten tak tahu nak buat apa, maka mereka mengundi. Ayat ini kata di para ulama, harus kita mengundi. Kalau payah nak buat pilihan, kita buat undian. Kena ke siapa. Ulama kata syar'u man qablana syar'un lana. Syarak orang dulu boleh jadi syariat kita selama tidak bercanggah dengan syariat kita. Walaupun yang Yunus yang mengundi. Nabi SAW bila nak keluar musafir, dia undi di antara isteri dia. Siapa yang kena undi, ikut Nabi. Pergi musafir, pergi perjalanan. Kita pun kalau bini seorang tak usah duk mengundi. Nak mengundi dengan siapa? Kalau bini empat kita kata, kita undi siapa dia pergi dulu. Tapi kalau boleh gak rotib lah. Ada setengah orang ni pandai mengundi. Kalau mengundi dia kena. Jabatan bertuah dia boleh. Jadi kita kata yang pertama nombor ni. Awak pergi dah baru ni umrah dah tahun lepas. Orang lain pula. Boleh je. Mana undi tu untuk permulaan. Ada juga bantahan sedikit. Mereka, Ibnu Ashur kata ayat ini bukan dalil kepada bolehnya mengundi. Masyru'iyatullah qur'ah. Bila ada benda yang kita tak nak ni, semua benda kena undi tak dia, sebab kita tak tahu macam mana keadaan mereka pada waktu itu. Wallahu alam, tapi ramai yang mengatakan boleh mengundi kalau ketika kita tak nak buat keputusan dalam perkara-perkara yang diizinkan lah. Tapi kalau benda halal haram, kita mengundi pada ramai, mana boleh.
Sebagaimana satu masa dulu dalam sebuah parlimen, dia nak semaya, nak berhenti semaya ke tidak, mengundi. Itu karut dia panggil lagu tu. Mana ada semaya mengundi. Pergi hak tak semaya lagi tu. Hak tak semaya, hak solat dah, hak jamak sesah. Hak kafir sesah. Memang dia tak semaya pun. Baik, yang ketiga, Allah SWT suka nyatakan keuzuran hamba-hamba dia. Ini pengajaran pada. Sebab tu Tuhan kata faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ketika ikan telan Yunus, dia memang ditempelak sebab dia lari. Bukan Allah yang nak zalim pada dia, bukan ikan nak kena kepada dia, tapi dia sendiri itu yang buat menyusahkan diri dia. Ini Allah Ta'ala nak ajar kepada kita, kalau kita nak ambil tindakan kepada orang, nyatakan sebab. Kenapa awak marah dengan dia? Sebab dia tak solat. Kenapa awak boikot dia ni? Sebab dia buat maksiat. Kita kena sebut supaya orang tak kata kita zalim ni. Ada sekumpulan imam, dia mesyuarat ahli masjid, orang ni panggil tak mari, jemput mari masjid tak mari solat, tak mari apa. Bila orang terpanggil buat majlis kenduri sama dia, orang masjid jangan pergi. Ni masalah kita ni, terhegih-hegih nak pergi jadi kepala tahlil. Tak boleh kepala kambing. Maknanya kenapa semua orang masjid tak mari sama dia ni? Sebab dia tak pergi masjid. Kita dah panggil dia, dah dakwah dia, dah hajak dia. Tapi kena buat dulu. Jangan boikot terus, itu salah macam tu. Jadi maknanya kita kena nyatakan sebab. Kenapa? Keuzuran, kenapa kita tak buat? Yang tadi dalam bab tasbih kita dah sebut awal-awal lagi. Maknanya Nabi Yunus ni sebab dia banyak bertasbih, maka Allah selamatkan dia. Bila dia tasbih, ikan pun tak hadamkan dia, tak lenyek dia. Allah Ta'ala hantar balik dia ke bumi dengan sebab tasbih. Kemudian yang keempat, wa ambatna alaihi syajaratan yaqtin. Kami tumbuhkan atas dia pokok labu. Saya terjemah pokok labu lah senang. Pokok labu ni adalah daun dia besar, boleh meneduh, boleh teduhkan Yunus. Satu lagi kelebihan dia, az-zubab. Lalak tak hinggap pokok ni. Yunus lembek. Kalau lalak mari jadi orang busuk pula. Ini tak baik. Allah Ta'ala boleh je nak tuduh Yunus dengan awan, dengan apa boleh, tapi nak suruh jadi sebab. Dia kata sebab-sebab tu memberi kesan lah kepada kehidupan seorang. Tapi jangan salah faham. Kalau ambil sebab main bintang-bintang, bintang zodiak ke bintang apa-apa ni, itu dia panggil ilmu nujum, tanjim, tak boleh. Ini sebab zahir. Sebab zahirnya apa dia? Pokok ni naik, pokok ni tidak dihinggap oleh macam kita lah juga dah. Sebab apa nyamuk tak mari? Sebelum tidur kita dah pasang, dah sembuh dia punya ubat nyamuk. Pasang ubat nyamuk hok leka ke, ubat nyamuk elektrik ke, itu sebab yang zahir nampak. Jangan pula pergi duduk mai tengok bintang, bintang ni nyamuk tak mari. Itu namanya khurafat. Kena beza, ambil sebab yang zahir dengan andaian je buat sebab yang tak tahu mana, itu tidak boleh. Taksirul asbab, na'am. Tapi dia betul-betul. Tapi kalau main tilik jari, tengok bintang, itu semua dipanggil tanjim. Duk main ilmu nujum, jangan main. Kita masyarakat kita ni tak apa, kuasa semua kuasa Allah. Ini semua ramalan. Ramalan itulah orang panggil tanjimnya. Ilmu yang dilarang oleh Islam. Ramalan tu ramalan ni jangan. Jadi pokok dia pokok yaqtin. Dia kata biasa kalau kata pokok syajarah tu pokok yang ada batang. Kenapa dia Tuhan sebut syajaratan yaqtin? Yaqtin ni tak ada batang. Dia ada menjala gitu je. Dia panggil macam-macam lah dia kata. Ada kata ini tajawuz, nak sebut pokok pokok, tanam pokok. Padahal kita tanam pokok yang berendah kan. Ada juga ulama kata Allah Ta'ala beri kepada pokok ni ada batang. Pokok yakti ni ada batang naik, tuduh Yunus. Tak apa pelik je. Nabi Yunus keluar dari perut ikan, pelik je. Jadi kita kata senangnya begitulah. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Yang penting dia beri pokok yaktin kerana sebab-sebab yang telah kita sebut tadi. Yang terakhir, ila mi'ati alfin aw yazidun. Jadi Allah Ta'ala hantar mari pula Yunus kepada orang yang lebih ramai lagi. Dia punya mad'un, dakwah dia lebih ramai.
sebahagian daripada pengkaji semasa mengambil ayat ini, dia panggil ihsad as-sukkani. Dia panggil daftar penduduk. Ni. Tengok Tuhan kata mi'ati alfin aw yazidun. 100,000 lebih lagi. Jadi dipanggil isbatul ihsa as-sukkani. Kita kata apa? Penduduk negara Malaysia 35 juta lebih. Lebih tu sebab tiap hari orang beranak. Beranak lebih ramai daripada yang mati. Maka 30 juta lebih. Itu cara-cara nak buat kira-kira ihsa as-sukkani. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, fa arsalna ila qaumihi, kalau Tuhan kata aku hantar balik kepada kaum dia, selesai ada masalah. Tapi kenapa Tuhan addahum adda mi'ati alfin aw yazid? Maknanya bila sebut angka tu ada hikmah. Kita sebagai pengkaji ni, perangkaan penduduk kita kena tahu juga. Kepesatan penduduk, kepadatan penduduk dengan fasiliti yang ada di sini, dengan masjid, dengan surau, dengan masjid, dengan hospital, dengan pasar, dengan macam-macam kita, itu dia panggil ta'dadus sukan. Kita kena bilangan penduduk, juga kena belajar daripada ilmu Al-Quran. Alhamdulillah, tamaklah kita. InsyaAllah kita sambung lagi ayat yang berikutnya, bermula ayat 149. Fastaftihim ali rabbikal banat. Tamaklah episod 6 Nabi dalam surah ini. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.